Tugasan 2, kemahiran hidup praktik. Saya telah menggunakan kulit pisang, kulit buah oren, tepi roti dan kulit telur iaitu eggshells. Biasanya, kita akan buang semua ni selepas makan isi yang ada di dalamnya. Tapi, kita juga boleh menyediakan beberapa makanan atau hidangan yang sangat enak dengan cara yang mudah. Pertama sekali, mari kita lihat cara untuk menyediakan roti goreng manis yang sedap dan digemari oleh kanak-kanak dengan menggunakan tepi roti. Biasanya, kebanyakan orang akan membuangnya kerana tidak suka memakan tepi roti tersebut. Bahan yang kita memerlukan untuk membuat roti goreng manis adalah roti tepi yang biasanya orang akan buang sebab diorang tak suka makan roti tepi ni. Lepas tu mentega, lepas tu susu dan juga 3 sudu gula. Ini sahaja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat roti manis ini. First, kita perlu memotong tepi roti secara petak dan kecil-kecilan. Masukkan kepingan-kepingan roti yang telah dipotong tadi ke dalam suatu kuali. Kacau sehingga roti itu menjadi warna perang. Tunggu untuk beberapa minit iaitu sehingga dari 10 hingga 15 minit. Kita boleh turunkan roti yang telah dimasak dan digoreng tadi. Sekarang, masukkan gula yang mencukupi ke dalam kuali dan kacau sehingga gula itu mencair. Gula kita pun telah dicair. Dan sekarang, masukkan mentega yang mencukupi dan kacau bersama-sama dengan gula yang tadi. Tuangkan susu yang mencukupi ke dalam campuran tersebut. Gaul semua bahan yang kita masukkan tadi secara merata. Setelah semuanya telah digaul bersama-sama, masukkan roti yang telah digoreng tadi ke dalam kuali tersebut dan campurkan sehingga menjadi rata. Turunkan roti tersebut di suatu pinggan untuk dihidangkan.
Itu sahaja, roti goreng manis kita pun telah disiap dan boleh dihidangkan. Inilah hasilnya yang saya buat, iaitu roti gula manis. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara untuk membuat agar-agar buah-buahan dengan menggunakan kulit telur iaitu eggshell sebagai acuan. Biasanya, kita akan buang eggshells itu, tetapi inilah cara untuk Bahan yang menjimatkannya. kita memerlukan untuk membuat agar-agar buah-buahan adalah serbuk agar-agar, air yang mencukupi, lepas tu koktail buah-buahan dalam sirap yang tin punya, lepas tu gula yang mencukupi, dan juga untuk membuat agar-agar buah hari ini, kita akan gantikan kulit telur sebagai acuan untuk membuatnya. Pertama sekali, kita perlu mencuci eggshells yang kita akan menggunakan itu dengan menggunakan sedikit garam agar bau telur itu hilang dengan air panas. Kita perlu memastikan kulit-kulit telur itu telah dicuci dengan bersih. Seterusnya, tuangkan air yang mencukupi ke dalam suatu periuk. Tambahkan gula yang mencukupi serta masukkan serbuk agar-agar ke dalamnya. Gaulkan campuran itu sehingga menjadi rata. Ini merupakan buah-buahan yang terdapat dalam tin tadi. Sekarang, mari kita masukkan agar-agar yang kita sediakan tadi ke dalam eggshells dengan berhati-hati kerana ia sangat panas. Selepas itu, letakkan agar-agar itu ke dalam peti sejuk untuk beberapa jam. Agar-agar kita pun telah disejukkan dan sekarang kita boleh mengopek kulit telur itu secara perlahan-lahan. Itu sahaja, agar-agar buah-buahan kita pun telah disiap dan boleh dihidangkan. Nampak menarik kan? Sedap juga kalau nak makan.
Seterusnya, mari kita lihat cara untuk memasak kulit oren pacedi iaitu orange peel pacedi. Bahan-bahan yang kita memerlukan untuk memasak hidangan yang enak ini adalah asam jawa, garam yang mencukupi, gula melaka beberapa cube, minyak, air yang mencukupi, kulit oren, cili kering, dal, daun kari dan sebagainya. Biasanya, kita akan membuang kulit oren itu selepas makan buah yang terdapat di dalamnya. Tetapi inilah cara yang baik untuk menjimatkannya. Pertama sekali, kita perlu memotong kulit oren itu secara berpetak dan kecil-kecilan. Berhati-hati semasa memotongnya. Selepas itu, tuangkan air yang mencukupi ke dalam suatu periuk dan masukkan kepingan kulit orange yang dipotong tadi ke dalam periuk tersebut. Tunggu selama 10 hingga 15 minit. Kulit oren kita pun telah dimasak. Sekarang, masukkan jus asam jawa dan juga gula melaka dalam periuk yang sama itu. Biar gula melaka itu cair dengan rata. Kacau, kacau, kacau. Masukkan sedikit garam yang mencukupi. Dalam kuali yang lain, tuangkan sedikit minyak dan masukkan bahan-bahan tersebut dengan berhati-hati. Kacau betul-betul sehingga masak.
kita perlu kacau semua barang tersebut agar ia menjadi dalam warna perang. Sekarang, masukkan semua bahan yang kita tumis tadi ke dalam campuran tadi dan kacau sehingga rata. Itu sahaja, kulit oren pacadi kita pun telah disiap dan boleh dihidangkan. Seterusnya, mari kita lihat cara untuk menggoreng kulit pisang goreng ranggup dengan menggunakan kulit pisang. Okey, bahan yang kita memerlukan untuk menggoreng kulit pisang adalah kulit pisang, tepung goreng pisang, garam yang mencukupi, gula yang mencukupi dan juga air sejuk yang mencukupi. Biasanya kita akan membuang kulit pisang ni lepas kita makan buah di dalamnya. So lepas ni kita boleh menjimatkan jugalah kulit pisang ni dengan menggoreng. Ia lebih rasa sedap. Biasanya kita akan membuang kulit pisang ini sebab lepas kita makan buah di dalamnya mestilah kita orang buang kan. Kita ingat dia tak function. Tapi kita juga boleh menyediakan suatu hidangan yang sangat enak menggunakan kulit pisang ini. Okay, first, kita perlu bersihkan kulit pisang dan potong secara nipis dan berpanjangan. Then, tuangkan air ke dalam suatu periuk dan rendamkan kulit pisang yang kita telah dipotong tadi dan dibersihkan tadi selama 15 hingga 20 minit. Selepas itu,
Toskan kulit pisang tersebut agar air-airnya telah dikeluarkan yang akan dikeluarkan. Selepas itu, campurkan kulit pisang yang telah ditoskan tadi itu dengan tepung. Ianya boleh agak tebal supaya dia lebih ranggup dan sedap untuk dimakan nanti dengan sos cili. Kalau nak lah. Seterusnya, tuangkan minyak yang secukupnya ke dalam suatu kuali. Kita boleh mula menggoreng kulit pisang kita tadi secara berperingkat. Kita boleh taburkan garam di atas kulit pisang goreng tadi untuk makan dengan nasi, ataupun kita boleh juga taburkan gula untuk makan sebagai snacks pada waktu petang ataupun sebagai sarapan pagi. Itu sahaja, kulit pisang goreng kita pun telah disiap dan boleh dihidangkan. Barang yang kita memerlukan untuk membuat orange peel black tea adalah kulit orange, iaitu orange peel, lepas tu Nescafe dan gula yang mencukupi dan juga air yang mencukupi. Akhirnya, mari kita lihat cara untuk membuat orange peel black coffee. Pertama sekali, potong kulit orange secara berpetak-petak dan kecil-kecilan. Tuangkan air yang mencukupi ke dalam suatu periuk dan masukkan kulit oren yang telah dipotong tadi ke dalam periuk tersebut.
kita perlu tunggu untuk beberapa minit. Masukkan garam yang mencukupi seperti yang kita mahu. Itu sahaja. Orange peel black coffee kita pun telah disiap dan memang enak untuk diminum juga. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Inilah merupakan hasil masakan saya untuk satu hari dengan menggunakan kulit pisang, kulit oren, kulit telur iaitu eggshells dan juga tepi roti yang biasanya kita akan mengabaikannya dan akan membuang selepas makan isi-isi di dalamnya. Cara menjahit bekas pensel. Untuk menjahit bekas pensel ini, saya telah menggunakan alatan jahitan seperti kain, benang, zip, pembaris, pensel, gunting, jarum, jarum peniti dan juga kain keras. Langkah pertama adalah menanda dan mengukur panjang dan lebar dalam kain atau fabrik untuk menjahit bekas pensel. Seterusnya, mengambil lebar sebanyak 15.5 cm dan panjang sebanyak 23 cm. Selepas tu, menggunting kain tersebut ikut panjang dan lebar yang ditanda. Kemudian, ambil kain keras dan potong ikut panjang dan lebar kain tadi. Kain keras ini dilekatkan pada fabrik dengan menggunakan seterika dan perlu pin supaya jahitan tidak sengit ketika dijahit. Kain keras ini tebal dan senang dijahit serta nampak kemas apabila siap dijahit. Langkah seterusnya ialah menjahit zip sebelah kanan menggunakan jahitan jelujur kasar. Gunakan jarum peniti untuk menetapkan pola pada fabrik semasa menjahit. Cara menjahit jelujur kasar ialah mulakan jahitan dengan jahitan kia di atas zip supaya jahitan itu kukuh dan rapat. Teruskan jahitan jelujur kasar sehingga hujung fabrik dan matikan jahitan tersebut dengan jahitan kia. Dan seterusnya, memotong benang yang berlebihan supaya nampak kemas. Ini adalah jelujur kasar bahagian dalam bekas pensel. Sebelum memulakan jahitan insang pari pada bahagian bawah kain,
Gunakan jarum peniti untuk menyemat pola pada fabrik sebelum memulakan jahitan insang pari. Seterusnya, mulakan jahitan di bawah bahagian bekas pensel dengan menggunakan jahitan insang pari. Jahitan insang pari telah digunakan untuk mengemas tepi fabrik dan digunakan sebagai jahitan perhiasan bagi menjahit motif. Caranya adalah mulakan jahitan dari kiri ke kanan. Seterusnya, cucuk jarum menegak dan halakan jarum ke arah penjahit. Ulang langkah tersebut sehingga hujung fabrik dan matikan jahitan tersebut dengan beberapa jelujur halus menegak di sebelah kanan mata jahitan insang pari yang akhir. Langkah seterusnya adalah menjahit zip sebelah kiri. Ini adalah jahitan jelujur kasar yang telah digunakan untuk menjahit zip tadi. Sekarang, ambil kain bahagian bawah bekas pensel yang dijahit dengan jahitan insang pari dan menyambung bahagian atas yang terdapat zip dengan menggunakan jahitan jelujur kasar. Sebelum mulakan jahitan, gunakan jarum peniti untuk menetapkan pola pada fabrik. Cara jahitannya adalah mulakan jahitan dengan jahitan kia di atas zip supaya jahitan jelujur kasar itu kukuh dan rapat. Teruskan jahitan tersebut sehingga ke hujung fabrik dan matikan jahitan tersebut dengan jahitan kia. Akhir sekali, potong lebihan benang supaya jahitan tersebut nampak kemas. Sekarang, mari kita tengok cara untuk menjahit bahagian tepi bekas pensel. Jahitan yang telah digunakan untuk menjahit bahagian tepi ialah jahitan jelujur halus. Jelujur halus ini digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan kain jika tidak ada mesin jahit. Caranya adalah mulakan jahitan kia dari kanan ke kiri. Seterusnya, jahit dengan halus dan sama jarak. Jahit sehingga siap dan matikan jahitan dengan jahitan kia. Langkah yang sama telah digunakan untuk menjahit bahagian tepi sebelah kanan, iaitu mulakan dengan jahitan kia dari kanan ke kiri, jahit dengan halus dan sama jarak, jahit sehingga siap dan matikan jahitan jelujur halus dengan jahitan kia.
dan seterusnya memotong lebihan benang supaya jahitan tersebut nampak kemas. Ini adalah bahagian dalam bekas pensel yang kita menggunakan jahitan jelujur halus, jahitan jelujur kasar dan juga jahitan insang pari. Dan ini adalah bahagian luar bekas pensel. Bekas pensel telah siap dijahit. Saya telah menggunakan alatan hiasan seperti manik untuk menghias bekas pensel tersebut. Ini adalah cara untuk menjahit manik. Selepas menjahit manik, kita haruslah matikan jahitan pada bahagian belakang kain supaya manik tersebut tidak mudah tercabut. Ini adalah bekas pensel yang telah dihias. Kegunaan bekas pensel ini adalah untuk menyimpan alatan tulis seperti pen, pensel, pensel warna dan lain-lain. Selain itu, kanak-kanak juga boleh meletakkan wang dalam bekas pensel ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.